Alright, moving on to the next question, question number 13. So korang nampak kat sini, kali ni dia gunakan oil drop. Okay, so oil drop dia ada mass. Okay, so korang nampak dia punya mass dia is way bigger than electron. Okay, way bigger than electron. So kan dalam kes yang ini korang memang tak boleh gunakan formula yang diberi ke atas tadi tu. Okay, so korang kena buat body diagram and then selesaikan. Tengok soalan dia ada lukis body diagram. Okay, so ini adalah formative assessment. So korang cara dia lebih kurang sama macam apa yang aku buat dekat atas, cuma instead of using formula, korang kena buat body diagram and find equation daripada body diagram. So basically aku rasa korang dah mahir lah benda ni kan, sebab korang dah buat over and over again sebelum ni masa semester 1. So aku teruskan dengan soalan yang seterusnya, question number 14. Okay, figure 11.1 show positive charge placed in a uniform electric field. Find the acceleration of the charge after it has travelled the distance of 5 cm. Okay, kita nak cari dia punya acceleration. Okay, in order for you, sebab ini charge, so disebabkan oleh ini charge, so korang boleh guna equation yang ini macam aku cakap kan. Equation yang ini cuma applicable untuk charges sahaja. Sebab ini adalah charge, so korang boleh guna formula ini. So bila nak guna formula ni, kalau korang tengok kan, nak masukkan, dia tak ada electric field, nilai E tak ada. Okay, nilai E tak ada. So mula-mula korang kena cari nilai E dulu, electric field. So sebab ini uniform electric field, so korang boleh gunakan equation of ini untuk cari electric field. Dah dapat electric field, kau substitute saja, kau akan dapat dia punya acceleration of positive charge tu lah. Okay, so faham bila masa kau boleh guna equation ini, bila dia melibatkan charge. Okay, bukan charge particle charge sahaja. So charge maksudnya is either electron or proton. Okay, charge particle tak boleh. Right, so soalan yang terakhir untuk LO 1.4. In this question, we are given an unknown charge is placed at point A. So ini unknown charge. Okay, ini unknown charge. Alright, between two parallel plates as shown in figure 1.12, the particle is released from rest and accelerate toward the other plate. The particle emerge through a hole at point B with velocity v. The potential difference between the plate is 100 volt. Okay. Identify the charge proton or electron of the unknown particle. Okay, so sekarang kita nak tahu sama ada dia positif ataupun negatif. Senang sajalah, dia adalah negative charge. Okay, kenapa? Sebab dia attract to positive plate. Okay, ini soalan tadika ni. Okay, sebab dia attract to positive plate, so maksudnya dia adalah mesti negative charge. Sebab kat sini dia kata dia suruh pilih, kan soalan ke atas ni dia kata particle tau. Soalan ke atas ni particle. So kalau particle, kita boleh cakap negative particle, negative charge particle or positive charge particle. Tapi sebab dia kata kat sini is either proton or electron, maka kita tahu ini adalah charges lah. So electron is our answer. Which plate is positively charged? Ini pun soalan tadika. Aku dah tunjuk dekat atas tadi. Okay, tak perlu tunjuk jawapan pun, sangat-sangat senang. Okay, calculate the electric field strength E. Okay, so ini dia punya explanation lah. Alright, so the top plate is positively charged. Okay, calculate the electric field strength E. Okay, so menggunakan formula yang ini, kan, kita dah ada ni, kita dah ada dia punya potential difference, and then kita ada dia punya distance, kita boleh cari dia punya electric field strength. D. Calculate the acceleration of the charge travel from A to B. Again, we can use this equation because we talking about electron. Okay, bila kita cerita pasal elektron, so kita boleh guna equation yang ini. Okay, banyak contoh lah. Kalau kau tengok contoh, banyak dia guna equation yang ini. Tapi again, macam aku cakap, aku tak nak korang hafal equation ni. Sebab apa? Sebab dia tak universal. Dia cuma boleh digunakan untuk charges sahaja. Okay, charges means is ada proton or electron sahaja. Okay, untuk benda-benda yang lain dia tak boleh pakai. So sebab itulah aku tak suka korang hafal formula ni. Okay,
korang kena ingat tu, ini adalah untuk charge sahaja. Okay. Time taken for the charge to move from A to B. Okay, so kat sini ini perlukan korang to be kreatif sikit. Sebab apa? Sebab korang ada acceleration kat sini. Acceleration. And then U0, macam kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita ada U0. Okay, U0 dan korang ada acceleration. Okay, U sama dengan kosong. Acceleration ada nilai, dah tahu kan? Okay, then displacement korang pun tahu ada nilai. So, nak cari dia punya apa? Dia punya time taken. So, nak cari time taken, macam mana kita pakai equation yang ini daripada chapter 2. Okay. Chapter 2, semester 1 Okay, sebab apa? Sebab kita ada 3, kita nak cari time. Pernah jumpa kan? Against. Soalan satu lagi, calculate V. Okay, yang ini pun sama juga. Kan? Kali ni kita dah ada 4 situation, so kita boleh guna apa-apa formula lah. Tapi formula yang paling senang adalah formula yang ini. Substitute, kau akan dapat jawapan. Alright, so basically question E and question F ni, dia adalah soalan higher order thinking skill, alright, because it's combining your previous knowledge yang macam jauh lah daripada chapter tu, macam jauh daripada apa yang kita belajar sepatutnya sekarang ni kan. Dan dimasukkan dalam soalan ni. So soalan macam ni pun boleh ditanya dalam exam. Alright, so I have finished covering subtopic 1.4. Okay. So dekat sini kan, apa yang aku nak highlight kan adalah equation yang ini. Dia ada 2 equation yang penting dalam chapter ni. This is the first equation. This equation again, aku ingatkan sekali lagi, only applicable for uniform electric field sahaja. Dan satu lagi equation adalah equation yang selalu digunakan adalah acceleration is equals to QE over M. Okay. Equation ini is only applicable for proton and electron sahaja. Tolong jangan mix up dia tak boleh digunakan untuk semua situasi. Dia cuma boleh digunakan untuk proton dan elektron. So the safest way adalah untuk buat free body diagram. Okay, bila soalan melibatkan force sahaja, the safest way of doing it adalah untuk buat free body diagram. Alright, so that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.